warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang dikasihi. Semoga dalam keadaan baik, ceria bersama keluarga masing-masing. Baiklah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tajuk teknologi dalam kehidupan. Okey. Kamu boleh baca muka surat 115 buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Okey, baiklah. Sebelum kita mula, siapa boleh terangkan apakah maksud teknologi? Apa itu teknologi? Okey. Berdasarkan pemahaman awak lah. Okey. Okey, kalau siapa yang nak kongsi maksud teknologi tu boleh komen dekat bawah ni. Ataupun teknologi dalam bahasa mudahnya adalah sesuatu yang dicipta untuk membantu memudahkan urusan manusia. Sebagai contoh jam tangan. Okey. Kalau dulu orang guna jam pasir. Okey, jam pasir. Ataupun kalau dulu menggunakan bayang-bayang. Saya ingat pula. Contohlah ini matahari kan. Okey, tu masyarakat dahulu melihat waktu berdasarkan bayang-bayang. Bayang-bayang yang terhasil. Jadi kalau contoh macam ni, okey sekarang pukul 3. Itulah lebih kurang. Ataupun lampu isyarat. Okey, teknologi lampu isyarat. Kalau tak ada lampu isyarat ni, kita perlukan warden trafik ataupun polis trafik untuk menjaga lalu lintas. Dengan adanya lampu isyarat ni, maka pergerakan di jalan raya lebih mudah. Okay. Pengguna jalan raya hanya memerlukan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okay. Sama juga dengan alatan-alatan lain ni. Okay. Alatan lain-lain ni dihasilkan juga menggunakan teknologi. Kereta api, telefon, robot, kenderaan, alatan di hospital, video kamera, export game, mesin basuh, telefon, DVD, pemain DVD, GPS. Okay. Inilah teknologi-teknologi yang membantu kehidupan kita semua. Seterusnya, sekarang mari kita lihat apa kita nak belajar hari ini. Okay, standard kandungan 1.3. Manakala standard pembelajaran 1.3.2. Okay, di mana 1.3.2 menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, menceritakan sebutan dan intonasi yang sesuai. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey. Hari ini kita nak mendengar bertutur, nak bercerita. Okey. Jadi kita lebih santai sikitlah untuk hari ini. Okey, ini kriteria kejayaan objektif pembelajaran. Okey, cikgu harap kamu dapat faham apa fokus kita hari ini. Seterusnya, sebelum kita lihat halaman 115, mari kita fikirkan sekejap tentang kepentingan teknologi dalam kehidupan. Okey. Dalam gambar yang kamu lihat sekarang ni, ada gambar laptop, ada gambar jam, ada gambar Google Meet, Zoom, ada gambar animasi gembira shopping, gembira beli belah, ada iPhone Shopee, Lazada, ada telefon ramai orang, ada gambar duit, ada gambar gaya berfikir. Okey.
siapa boleh kongsikan kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia? Cuba kita berfikir sejenak. Okey, baiklah. Yang pertama, memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Kenapa kita kata memudahkan kerja dan menjimatkan masa? Kita ambil contoh dengan adanya laptop. Okay? Dengan adanya laptop, kita boleh menyiapkan kerja dengan cepat, pantas. Okay? Kalau dulu kita kena hantar pakai surat, sekarang kita boleh guna email. Kita boleh hantar secara dalam talian sahaja. Dan gambar jam ni menunjukkan penjimatan masa dah. Kalau dulu kalau kita pakai surat, kita nak hantar 2 hari, 3 hari baru sampai surat tu. Kalau dengan adanya teknologi ni, contohnya email lah, kita boleh hantar maklumat ataupun info dengan cepat. Menggunakan WhatsApp pun boleh, Telegram. So itu maksud dia, menjimatkan masa. Seterusnya, mempercepat komunikasi hubungan antarabangsa. Maksud komunikasi yang antarabangsa ni contohnya kalau awak ada saudara ataupun kakak abang belajar di luar negara, awak boleh berhubung secara alam maya, Google Meet, Zoom, Skype dan macam-macam lagi lah. Jadi pantas, tak perlu naik kapal terbang untuk jumpa kan. Kita jumpa secara alam maya je. Dan yang seterusnya, membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Biasanya kalau kita tengok ikon Shopee, Lazada kan, kita mesti ingat beli belah. Kita nak shopping online lah katakan. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi ni, kita boleh buka kedai kita sendiri di platform Shopee, di platform Lazada, untuk menjual barang-barang yang berkaitan dengan kita lah. Contoh, kita boleh jual pokok bunga, jual skru, jual macam-macam lah, jual tudung. Jadi ini yang dimaksudkan dengan membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Yang seterusnya, memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat kini. Seperti sedia maklum, setiap orang yang mana berumur lebih kurang 7 tahun ke atas, kemungkinan dah ada telefon lah. Jadi untuk chit-chat, untuk WhatsApp, semua ada. Semua ada telefon. Ada yang suka main TikTok, Facebook, YouTube. Seterusnya, mengurangkan penggunaan tenaga dan kos. Maksudnya contohlah, kalau hantar surat kan, kos nak beli stamp, kos masa, tenaga. Tapi sekarang boleh hantar secara email. Dan banyak lagi lah contoh-contoh pengurangan tenaga dan kos ni. Seterusnya, memupuk nilai invensi, inovatif dan kreatif. Kalau kita tengok ramai anak-anak muda sekarang yang membuka kedai secara dalam talian, jual bermacam-macam jenis produk. Jadi boleh jana pendapatan, boleh jadi kreatif lah. Kreatif, boleh buat jadi YouTuber, nanti dapat duit semua tu. Jadi fikir-fikirkan hal yang positif dalam kewujudan teknologi ni, agar dapat membantu kita meningkatkan taraf hidup. Teknologi ada baik ada buruknya. Jadi kita kena tentukan apa yang datang pada kita. Kita nak yang baik ataupun kita nak yang buruk. Cikgu harap semua anak murid cikgu ni menggunakan teknologi untuk perkara yang berfaedah, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Seterusnya, cikgu harap kamu bersedia untuk aktiviti pertama, iaitu membaca petikan bertajuk Tempat Letak Kereta Mesra Pengguna. Dalam aktiviti ini, kita akan bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan dan intonasi yang sesuai, serta kembangkan frasa yang diberikan berdasarkan gambar tersebut. Dalam petikan ni, kita diberikan frasa
yang berkenaan dengan gambar. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dalam gambar ni kita boleh lihat grafik yang akan membantu kita untuk mengembangkan frasa yang diberikan. Frasa maksudnya contoh yang ni lah, melihat papan tanda elektronik. Okey. Ini contoh. Okey, jom kita baca dulu sama-sama. Tempat letak kereta, mesra pengguna. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasaraya. Kita lihat gambar yang pertama. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Yang ini, okey. Ada papan tanda pasaraya, ada ditunjukkan jumlah parking. Parking penuh berapa, parking kosong berapa. Okey, tempat letak kereta lah tu, parking tu. Okey, kat sini Okey, dan dekat sini. Okey, frasa yang diberikan melihat papan tanda elektronik menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Okey, dekat atas ni Yang ini sebelum dia masuk ke pasaraya tu. Okey, yang kedua, setelah dia masuk. Okey, ada lampu. Melihat dua warna lampu. Lampu merah ada kereta. Lampu hijau tiada kereta. Okey, jadi frasa ni kita perlu kembangkan nanti. Kita baca dulu yang ketiga. Menunjukkan ruang letak kereta yang kosong. Kalau hijau. Okey, dapat melihat daripada jauh. Okey, lampu ini berada di atas ruang letak kereta tu. Jadi kita boleh tengok daripada jauh lah. Okey. Dengan adanya lampu-lampu ini, ianya memudahkan pengguna. Okey. Gambar yang keempat, meletakkan kenderaan, lampu bertukar warna, masuk ke pasaraya. Okey, jadi kita akan kembangkan ayat ni, frasa yang diberikan ni menjadi ayat yang lengkap secara dalam perenggan lah, supaya lebih teratur lah. Okey. Cuba kamu hayati gambar, cuba kamu hayati frasa-frasa yang diberikan. Okey. Keadaan sekeliling gambar ni, keadaan yang ada dalam gambar ni boleh membantu kita untuk membuat ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap, menarik, dan seterusnya akan menghasilkan cerita yang seronok didengar. Okey. Cuba kamu fikir dulu. Baiklah, aktiviti kedua kita nak bercerita tentang tempat letak kereta, mesra pengguna. Okey, kita nak bina ayat berdasarkan frasa-frasa yang telah diberikan. Okey. Seperti contoh yang pendahuluan telah diberikan, pada suatu hari Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasaraya. Okey, jadi sekarang kita nak gambar yang pertama ni. Okey, kita nak bina ayat berdasarkan perkataan yang telah diberikan ni. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey. Yang pertama, kita lihat. Okey, dia berada di luar pasaraya Semasa berada di luar bangunan pasaraya, Zara melihat papan tanda elektronik. Okey. Itu yang kedua. Okey. Untuk yang kedua, okey. Papan tanda elektronik tersebut menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang
kosong di bangunan itu. Okey. Kamu lihat dekat buku teks kamu, gambar dalam buku teks kamu. Okey. Gambar dalam buku teks 1, 2. Okey, ayat ni kita dah tulis dalam tempat kosong. Okey, seterusnya gambar yang kedua pula kita nak tulis pada ruangan ini. Okey. Ayat dia macam mana? Ayat dia, Zara mendapati ada 2 warna lampu pada bahagian atas ruangan letak kenderaan, iaitu lampu berwarna merah dan hijau. Okey. Siap ayat yang pertama untuk gambar kedua. Okey. Ayat kedua pula. Kita nak terangkan apa maksud lampu tu. Lampu berwarna merah menunjukkan ruangan letak kereta telah ada kenderaan, manakala lampu berwarna hijau akan menyala sekiranya ada kenderaan di ruangan tersebut. Okey. Gambar yang seterusnya, gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ruangan dekat sinilah. Okey, kita nak guna ayat ni jadikan ayat yang lengkap. Okey. Ayat dia, Zara menunjukkan kepada ayahnya pada ruangan meletak kenderaan yang masih kosong. Ayat kedua, Zara dapat melihat daripada jauh ruangan letak kenderaan yang masih kosong kerana lampu berwarna hijau menyala. Okey, daripada jauh kita boleh nampak dah. Okey. Tempat letak kita tu kosong lagi. Okey. Ayat yang ketiga. Teknologi ini memudahkan pengguna mencari ruang letak kenderaan yang sesuai. Okey, siap. Siap gambar yang ketiga. Sekarang gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat, ruangan dekat bawah ni. Okey. Ayat dia macam mana? Ayat dia senang juga. Okey. Setelah ayah Zara meletakkan kenderaannya, lampu terus bertukar warna daripada merah kepada warna hijau. Okey, daripada warna merah kepada warna hijau. Oh, bukan. Okey, daripada warna hijau kepada warna merah. Terbalik ni. Daripada hijau kepada warna merah. Okey.
Nampak dalam gambar tu warna dia warna merah tu. Bila ada kereta warna merah. Okey, ayat yang terakhir. Mereka sekeluarga terus berjalan masuk ke pasaraya. Okey, maka siap keempat-empat gambar yang kita perlu minat ayat untuk cerita ini. Okey, jom kita baca dulu cerita ini. Kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasaraya. Semasa berada di luar bangunan pasaraya, Zara melihat papan tanda elektronik. Zara melihat papan tanda elektronik. Ini ayat dia, pasal yang diberikan. Papan tanda elektronik tersebut menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong di bangunan itu. Kita dah lengkapkan gambar yang pertama. Seterusnya, Zara mendapati ada dua warna lampu pada bahagian atas ruangan letak kenderaan, iaitu lampu berwarna merah dan hijau. Melihat dua warna lampu. Lampu berwarna merah menunjukkan ruangan letak kereta telah ada kenderaan, manakala lampu berwarna hijau akan menyala sekiranya tiada. Sekiranya tiada kenderaan di ruangan tersebut. Nasib baik kita baca semula. Gambar yang ketiga. Zara menunjukkan kepada ayahnya pada ruangan meletak kenderaan yang masih kosong. Menunjukkan ruangan letak kereta yang kosong kepada ayah dia. Zara dapat melihat daripada jauh ruangan letak kenderaan yang masih kosong kerana lampu berwarna hijau menyala. Teknologi ini memudahkan pengguna mencari ruang letak kenderaan yang sesuai. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir yang keempat. Setelah ayah Zara meletakkan kenderaannya, lampu terus bertukar warna daripada hijau kepada merah. Mereka sekeluarga terus berjalan masuk ke pasaraya. Jadi lengkaplah cerita kita untuk hari ini. Sekiranya kamu ada masa yang lapang, kamu nak bagi cikgu masukkan video kamu bercerita tentang ini dalam YouTube, kamu boleh record cantik-cantik. Lepas tu bagi dalam Google Classroom. Nanti cikgu akan edit, cikgu masuk dalam YouTube channel. Jadi tugasan untuk hari ini, salin semula cerita ini dalam buku tulis kamu. Tak kisahlah buku 1 ke buku 2 ke. Kalau ada buku 2 pun lagi bagus sebab karangan. Pastikan kamu membaca cerita yang ditulis ini dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jaga diri. Jika ada soalan, boleh tanya dalam Google Classroom ataupun di YouTube. Terima kasih. Bye.